Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala syukrik ya zal jalali wal ikram. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma amin. Muslimin muslimat sidang jemaah yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah pada tengah hari ini kita boleh datang awal ke masjid. Kita boleh melakukan ibadat-ibadat sunat, ya. Sembahyang sunat, tilawatul Quran, zikrullah. Mudah-mudahan kesungguhan kita, keikhlasan kita diterima oleh Allah. Dan insya-Allah amal-amal yang kita lakukan itu kerana mencari redha Allah. Kita perlu senantiasa mentajdidkan niat. Orang Arab kata mentajdidkan niat. Kita perlu memperbaharui niat kita supaya setiap amal yang kita lakukan itu untuk mencari redha Allah. Bukan ada kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau kita melakukan ibadat ada kepentingan-kepentingan lain, kita bimbang, ya. Ianya tidak menepati cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tengah hari ini saya cuba untuk berkongsi dengan tuan-tuan beberapa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan diri kita, ibadat kita, kesungguhan kita, dan terutamanya di akhir-akhir Ramadan ini. Ya. Kita dah masuk separuh yang terakhir Ramadan ini. Ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak perubahan yang ada pada diri kita ini membantu kita untuk menjadi orang-orang yang semakin banyak kita lalu Ramadan ini, semakin baik amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ila Allah azza wa jalla adwamuhu wa in qalla, rawahu al-Bukhari. Rasulullah kata apa tuan-tuan? Ahabbul amal, amal yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang Allah suka, amal yang Tuhan suka, yang macam mana? Iaitulah adwamuhu, yang berterusan. Wa in qalla, kata Rasulullah, walaupun sikit. Kita beramal berterusan walaupun sikit. Contoh, ya, kita boleh baca Quran walaupun semuka sehari, walaupun dua muka sehari, ya. Tapi setiap hari kita baca. Bukan sekali kita baca sampai setengah juzuk, 2 juzuk, lepas tu 3 bulan pula baca pula. Itu Tuhan tak suka amal macam tu. Ya. Sama juga kalau pagi-pagi kita boleh sembahyang duha, ya. Kalau boleh sembahyang duha, ya, ataupun sembahyang kita panggil apa? Di sembahyang witir, ya. Witir ini disyariatkan paling banyak sehingga 11 rakaat al-witru yang ganjil, ya. Tapi kita buat setiap hari 3 rakaat, setiap malam 3 rakaat, berterusan sampai umur kita, akhir umur hayat kita. Maka itu lebih dikasihi oleh Allah berbanding kita buat sebelah, lepas tu 3-4 bulan baru buat sekali pula. Jadi Allah Ta'ala lebih suka kepada amal yang sedikit tetapi terus berterusan. Baik. Itu yang dikaitkan dengan amal yang dikasihi ataupun ibadat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan satu hadis qudsi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah azza wa jalla, ya bani Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqraka wa illa taf'al
mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqraka. Hadis rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Apa maksud hadis ini, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam satu hadis kursi, kata baginda dalam hadis kursi ini, Allah Taala berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ya, tafarragh li'ibadati, ruang, ambil sedikit masa untuk beribadat kepada aku, kata Allah. Ya. Nescaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Amla sadraka ghinan, ya, wa asuddu faqraka, dan aku hindarkan kepada kamu daripada kefakiran, kemelaratan. Ya. Dan kalau kamu tidak melakukan demikian, mala'tu yadaika, aku akan penuhi tanganmu syughulan, perkara-perkara yang menyibukkan kamu dengan kerja, berbagai-bagai kerja, dan aku tidak menghindarkan kamu daripada kemelaratan. Tuan-tuan, bapa yang dikasihi oleh Allah, hadis ni dibagi tahu kepada kita, ambil masa sikit untuk kita beribadat. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh bangun awal subuh, tuan-tuan boleh datang awal sembahyang Jumaat, ambil masa untuk ibadat, ada masa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Cuma saya sebut hadis ini, saya ulang hadis ini sebab apa? Kita nak melihat kebaikan itu bukan untuk kita seorang. Jadi kalau kita ada anak, kita ada isteri, ada cucu, biar kita, orang kata apa, kita elok dia tu supaya dia jadi macam kita juga. Juru. Kita mari sejik, kadang-kadang anak-anak tak lain. Abang tak gerak lagi, kita lambat belum abang sampai dah masjid. Islam mengajar kita bahawa kebaikan itu mesti dikongsikan. Tuan-tuan dapat rasa bagaimana keseronokan mari awal, bagaimana boleh baca Quran, boleh sembahyang jemaah, berebut sah awal, berebut sah depan. Rasa suka. Maka kesukaan inilah yang sepatutnya kita kongsi dengan orang-orang yang di bawah jagaan kita. Anak kita, isteri kita, waris-waris kita yang semua kita nak kongsi. Supaya apa? Supaya kebaikan itu bukan untuk kita seorang. Kita tak tamak. Islam mengajar kita supaya kalau ada tu benda baik, maka kita nashtari, kita kongsi, ya, dengan orang lain. Jadi sebab tu Allah Azza wa Jalla dia beritahu, wahai anak Adam, kamu ambil masa sedikit untuk kamu melakukan tafarragh li'ibadati, ambil masa untuk ibadat kepadaku. Ambil masa sikit. Sebab apa? Bila kamu ada masa beribadat kepadaku, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi ini, ghinan, ya, amla sadraka ghinan, aku akan penuhi dada kamu ni dengan kekayaan. Orang yang melakukan ibadat kepada Allah, ya, jiwa dia kaya. Walaupun harta tak seberapa, jiwa dia tenang. Walaupun pangkat tak besar mana, jiwanya rasa tenteram. Itu panggil kaya. Ada orang kaya harta banyak tapi jiwa dia sempit. Dia tak mahu gitu. Kita nak kalau boleh dunia ni ada di tangan kita, insya-Allah dalam masa yang sama jiwa kita juga kaya. Itu tuntutan agama. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, cari dunia setakat yang kamu mampu, ya. Buat benda-benda yang halal, tinggal benda-benda yang haram, ya. Jangan buat benda-benda yang syubhat. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi kata, ambil masa untuk kamu beribadat kepada aku, maka ketika itulah amla'u sadraka ghinan, aku akan penuhi dada kamu dengan kekayaan. Maksudnya kelapangan, maksudnya ketenangan. Jadi orang yang tak melakukan ibadat kepada Allah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hidup dia sempit. Maksudnya jiwa dia, perasaan dia, naluri dia tak
Orang kata apa? Tak jejak molek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka serba-serbi tak kena. Itu tak kena, yang ni tak kena. Sebab tu kalau berlaku seumpama itu, tengok balik cara hidup kita. Kita bangun pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, kita dengan manusia, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok balik, muhasabah balik. Aku yang kalut semua hari-hari, dak jadi kerja semua, ikut dah mesti ketang kali kata orang Terengganu. Tengok balik, aku dengan Allah ni ada masa ke tak nak buat ibadat? Ada masa ke tak aku nak istighfar kepada Allah? Ada masa tak aku nak buka Quran? Ada masa tak aku nak sembahyang jemaah? Tengok balik. Ke aku jadi orang yang double standard je, Ramadan je boleh jaga ibadat, lepas tu tinggal. Sedangkan Ramadan itu satu bulan yang nak didik kita supaya takwa, supaya hampir kepada Allah, untuk kita amalkan perangai-perangai Ramadan tu di sebelah bulan yang lain. Itu tujuannya. Sebab tu kalau kita buka ayat Quran yang cerita tentang diwajibkan, difardukan, disebut difardukan puasa itu adalah untuk la'allakum tattaqun, untuk kamu capai maqam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maqam takwa ni, dapat status takwa, dapat kebaikan ini, Tuhan tak begitu je. Dia berhajat kepada kesungguhan, dia berhajat kepada keikhlasan, dia berhajat kepada keyakinan, keimanan yang sebenarnya. Sebab tu Nabi kata, man shoma Ramadan, siapa yang puasa bulan Ramadan sebulan, ya, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh keinsafan, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, kata Rasulullah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu hebat. Orang yang boleh puasa dengan penuh keinsafan, dengan penuh kesedaran, dengan penuh keikhlasan, ya, taat, patuh kepada Allah, aku dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, janji Rasulullah akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu yang kita harapkan. Jadi sebab itu rugi sangat, kata Rasulullah, orang yang lalu bulan Ramadan tapi tidak ada apa yang dia dapat. Rugi sangat orang yang berada di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, yang penuh kasih sayang, yang penuh keampunan daripada Allah, penuh rahmat daripada Allah, habis lalu sebulan tak ada benda dia dapat. Ya, tak ada apa dia dapat kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillah min zalik. Jadi Rasulullah SAW menyebut dalam hadis ni, ambil masa untuk ibadat kepadaku, ya, tafarrakh li'ibadati amla sadraka ghinan, kata Rasul. Kamu ambil masa beribadat sekejap kepadaku, maka aku akan kayakan dada kamu. Maksudnya hati kita, perasaan kita, kecenderungan kita. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah, kita ni kalau nak ikut sibuk belaka. Semua sibuk. Yang makan gaji, cara makan gaji, yang kerja sendiri lagi sibuk. Sebab apa? Kerja sendiri kalau tak bergerak tak masuk. Orang makan gaji tak apa, keadaan macam mana sekalipun, akhir bulan boleh gaji, boleh allowance. Tapi orang yang kerja sendiri, kalau dia tak bergerak, tak bekerja, tak bersungguh, tak dapat. Sebab itulah sibuk macam mana pun kita, kerja sendiri ke, kita ketua ke, kita makan gaji ke, kesibukan kita itu sepatutnya tidak melalaikan kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa masa semayang, siapa masa melakukan kebaikan-kebaikan kita buat. Sebab apa? Amal-amal fardu ni kalau kita jaga, tuan-tuan, sangat banyak kelebihannya. Kalau amal sunat lagilah. Rasulullah sebut apa? Dia kata, i'mal bi faraidillah takun atqan nas. Ya. Buatlah amal-amal yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla, nescaya kamu menjadi manusia yang takwa. Atqan nas, yang paling takwa. Kalau kita jaga benda-benda yang asas dalam agama, fardu sembahyang, ya, apa lagi, zakat, yang sibuk dengan zakat sekarang ni, kita jaga sungguh-sungguh, puasa, jaga sungguh-sungguh yang fardu itu,
maka kita akan dihitung oleh Allah sebagai manusia yang paling takwa. Sebab itu kita dalam mendidik generasi, anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, masyarakat kita sekalipun, kalau nak jadikan mereka ni orang yang bertakwa kepada Allah, pastikan yang fardu tu beres. Pastikan yang fardu tu selesai. Kalau tak selesai hak fardu, kelam-kelibut lah. Dia anak kita ke, dia kita sendiri ke, keluarga kita ke, masyarakat kita ke, generasi kita. Kalau semayang bang tak jaga, hak lain payah. Kalau nega, tokai tak jaga semayang bang, nega dia uhara. Mungkin dia kaya tapi keberkatan tak ada. Mungkin dia boleh dapat banyak, serius, keuangan dia tinggi, keuangan dia hebat, simpanan dia banyak, ya, duit untuk dia rolling, bisnes dia okey, tetapi dari sudut keberkatannya tak ada. Kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari kebaikan, keberkatan. Tidak ada perkara-perkara yang dilarang dalam sumber-sumber yang kita dapat. Itu yang diajar kepada kita. Sebab itulah kita dalam melakukan ibadat kepada Allah kena ambil masa. Kalau tak, kita akan jadi manusia yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, jangan lupa, saya ingatkan diri saya kepada tuan-tuan, ambil masa untuk beristighfar kepada Allah. Renung balik amal-amal kita yang lepas-lepas. Usaha setakat kita mampu jaga amal-amal di bulan Ramadan yang fardu. Ustaz-ustaz, tok guru selalu ulang. Saya pun nak ulang lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut amal fardu di bulan Ramadan digandakan, ya, pahalanya berganda-ganda. Tidak seperti mana bulan yang lain. Tuan-tuan semayang di bulan Ramadan, semayang fardu, digandakan, ya. Dia standard dia ialah 27 kali ganda semayang fardu ini kalau berjamaah. Tapi kalau dalam Ramadan, berdasarkan hadis yang kita sebut tadi, dia berganda, dha'afan mudha'afah, kata Rasulullah, akan diganda-gandakan hingga daripada 70 hinggalah kepada tidak terhingga gandaan, tak boleh bilang. Itu fardu. Kalau amal-amal sunat, tuan-tuan, kalau kita buat di bulan Ramadan, pahala dia, ganjarannya seumpama kita buat amal fardu di bulan lain. Itu kelebihan. Kita kadang-kadang dengar dah, tapi kita tak apa jejak, dengar saja. Tapi macam mana persoalannya kita nak buat benda tu, biar kita sungguh dalam soal-soal ibadat, sungguh soal-soal mendekatkan diri kepada Allah, supaya apa? Kita termasuk di kalangan orang yang bila habis Ramadan tidak rugi. Kita tak mau jadi orang nega. Kita buka kedai, kita buka gerai, garik kita balik, orang lain boleh untung, kita tak dapat benda. Tengok balik cara kita nega, tengok balik kita muamalah dengan orang, tengok balik produk apa kita. Sama kita dengan Ramadan. Kalau habis bulan Ramadan, kalau lah tak dapat apa, perangai kita tak berubah, tengok balik harian kita, jam yang ada pada kita, saat yang ada pada kita, waktu yang ada pada kita, macam mana kita manage, macam mana kita urus supaya apa? Kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah kata, wahai anak Adam, ambil masa untuk kamu beribadat kepadaku, amla sadraka ghinan, aku akan penuhi dada kamu dengan kekayaan, ya, dan aku akan hindarkan daripada kamu, itulah dikaitkan dengan faqraka, fakir, kemelaratan, kesempitan. Dan yang kedua, Rasulullah kata, wa illa taf'al, kalaulah kamu tak boleh jaga ibadat, tak ada masa kamu ambil untuk dekatkan diri beribadat kepadaku, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini, malaktu yadaika syughlan, aku akan sibukkan kamu. Aku akan sibukkan kamu dengan berbagai-bagai urusan. Dak-dang semua, waktu dak-dang, kerja tu, kerja ni, tidak tenang dalam hidup. Orang yang tak ada masa mendekatkan diri kepada Allah, hidup dia huru-hara. Pengurusan dia kelam-kelibut. Tidak ada ketenangan dalam menguruskan, dalam memberi prioriti, memberi keutamaan dalam pekerjaan harian dia. Kalau dia tak ada masa untuk dia bagi hak Allah Ta'ala,
apatah lagi nak bagi hak manusia. Allah Ta'ala tak akan bantu berdasarkan hadis ini. Jadi sebab tu saya ingatkan diri saya kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, ambil sedikit masa bagi hak Allah. Apa hak Allah, tuan-tuan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak ada kejadikan jin dan manusia melainkan supaya manusia ni menyembah aku. Ma uridu minhum min rizqin wala uridu an yut'imun, kata Allah. Ya. Aku tak mahu manusia ni beri makan kepadaku. Aku nak kepada dia hanyalah beribadat kepadaku. Aku bukan nak dia bagi rezeki kepada aku. Aku bukan nak dia bagi minum kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin, kata Allah. Aku tak mahu manusia ni bagi rezeki kepada aku. Wala yut'imun, dan bagi minum kepada aku. Tapi yang aku nak kepada mereka ialah ibadat. Illa liya'budun, mereka ni sembah aku, beribadat kepada aku. Jadi sebab itulah bila kita tak ada ruang langsung untuk beribadat kepada Allah, tak bagi prioriti dalam soal-soal ibadat, orang bang pun buat tak reti. Siapa masa semayang jemaah pun kita buat tak kisah. Kadang-kadang masjid surau depan rumah kita buat tak dengar. Tapi alhamdulillah tuan-tuan ni belum azan siapa dah. Ya. Maksud saya ni orang lain lah, ya. Tuan-tuan ni kalau boleh kekal seumpama ini satu anugerah daripada Allah, yang merupakan pilihan daripada Allah. Dan bersyukurlah tidak semua manusia hamba Allah yang ada di muka bumi ini dipilih, digerakkan hatinya untuk datang awal, digerak dan dipilih hatinya untuk cepat-cepat melakukan kebaikan. Segera tak ada. Jadi bila tuan-tuan dipilih oleh Allah, ada masa untuk mari masjid, ada masa untuk beribadat, ada masa untuk zikir, ada masa untuk angkat tangan berdoa kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah, sebab dengan dunia yang ada dengan penuh cabaran ini, Allah Ta'ala dipilih. Allah Ta'ala telah memilih tuan-tuan ni orang yang boleh ambil masa beribadat tanpa meninggalkan perkara-perkara asasi dalam kehidupan. Cari rezeki, meniaga, buat urusan dunia dengan manusia, tidak kita abaikan. Dalam masa yang sama kita boleh mendekatkan diri kepada Allah. Maka bersyukurlah. Itu kelebihan yang sangat besar, tuan-tuan. Tuan-tuan perhati, orang yang tak ada masa nak mari masjid, kita ajak jom mari masjid, dakdang. Malam-malam jom mari dengar dakdang. Dakdang semua. Bulan puasa pun dakdang, bulan biasa pun dakdang. Last sekali dang masa mana? Mari masjid, masuklah khanda baru dang. Orang semayang. Masa lain dakdang. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah, wa illa taf'al, kata Rasulullah, bila kamu tak buat, tak ambil masa untuk beribadat kepadaku, maka aku akan sibukkan kamu. Walam asudda faqraka, dan aku tidak menghindarkan kamu daripada kemelaratan. Tak ada. Aku dak cara biarmu sibuk, biarmu melarat, biarmu akan orang kata biar mepeh gitu je. Jadi tengok balik, hidup kita ni bekerja ke tak? Hidup kita ni ada masa tak melakukan ibadat? Kita tengok balik, hidup kita ni ada masa tak kita melakukan ketaatan kepada Allah? Kita ni rengang ke payah untuk mari masjid? Tuan-tuan, tak ada masalah saya sebut tadi untuk kita muhasabah. Kita ni rengang ke tak untuk beri sedekah? Kita ni rengang ke tak untuk beri hak anak dan isteri kita? Kita ni rengang ke tak dalam melakukan kebaikan kepada jiran tetangga kita? Kita ni orang mudah kira ke payah kira? Orang Kelantan kata payah basah, ataupun sebaliknya. Kita jenis juruh ke jenis tak juruh? Bila kita pergi tempat orang suka ke orang tak suka kita? Kita ramai kawan, ramai saing ke tak ramai saing, tak ramai kawan? Kita boleh ukur selalu, aku lagu mana? Kalau aku kabur, kalau aku cakap, orang suka ke orang tak suka? Kalau aku mari, orang lari ke orang tak lari? Jadi semua perkara ini dia menuntut kita untuk kita muhasabah. Tengok balik, cek balik kelemahan yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada kita, supaya apa? Kita tak termasuk di kalangan apa yang disebut dalam hadis kursi ini, wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan. Kalau tak melakukan ibadat kepada Allah, kamu tak ambil ruang melakukan ibadat kepada Allah, aku akan sibukkan kamu dengan berbagai-bagai urusan. Memang tak dah sungguh.
Tapi kalau kita lawan, kalau kita paksa, ambil masa, maka ketika itu Allah Ta'ala akan bagi ruang kepada kita, lapang dada kita, tenang urusan kita. Dan walam asudda faqraka, kata Rasulullah, orang yang tak ambil masa untuk ibadat kepada Allah, di samping dia sibuk, Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, walam asudda faqraka, aku tak akan bantu dalam kefakiran, makna aku biarkan. Ini kelebihan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang ambil masa. Tuan-tuan, kita hidup satu hari ni 24 jam. Kita hidup satu hari ni 24 jam. Tuan-tuan renung balik, tidur berapa jam, makan berapa jam, kerja berapa jam, berehat berapa jam, masuk bilik air kalau capur-capur dalam masa sehari tu berapa minit. Kadang-kadang kita semayang 5 minit je tuan-tuan, masuk bilik air 15 minit. Kita urus diri kita, kita dengan Allah kadang-kadang tak sampai masa begitu pun. Tapi kadang-kadang ada juga kita, orang kata apa, buat mudah. Jadi sebab itulah saya sebut awal tadi, apabila ada benda-benda baik yang kita dengar, benda-benda baik yang kita faham, kita kena kongsi. Sebab orang mukmin, kebaikan yang dia dapat ialah untuk dikongsi. Dia tak kedekut. Ya, sebab kita tahu dah, bila kita buat macam ni, ketenangan. Bila kita dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa tenang, rasa baik, jiwa kita rasa ada harga diri, rasa ketenangan. Masa yang kita ada rasa penuh dengan keberkatan. Sebab kita boleh buat banyak benda. Ada orang satu hari tak boleh buat banyak benda. Ada orang satu hari banyak benda dia boleh buat. Dia boleh baca Quran, dia boleh sembahyang jemaah, dia boleh cari kerja, buat kerja, dia boleh cari ibadat, dia boleh buat ibadat kepada Allah, dia boleh ziarah orang tu, ziarah orang ni. Keberkatan penuh dengan masa yang daripada dia. Ada orang tak ada, nak makan pun tak ada, sibuk dengan kerja. Ya. Bila makan tak ada, mengganggu fizikalnya. Bila ganggu fizikal, kesan kepada kesihatan. Bila kesan kepada kesihatan, jangka panjangnya kesan pada ibadat, jangka panjangnya kesan pada hubungan dia dengan Allah, dan jangka panjangnya fizikal dia akan mula sakit. Okey, jadi kita berhenti dulu, insya-Allah lepas azan tersambung sikit lagi sebelum tazawuf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tuan-tuan pada kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sikit lagi ya sebelum kita sembahyang zuhur. Baik. Jadi kesimpulan daripada hadis yang saya baca tadi, Rasulullah menyebut orang yang ambil masa untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ambil ruang sikit untuk dia melakukan ibadat kepada Allah berdasarkan hadis tadi, Allah Taala akan beri kekayaan pada jiwanya dan menghilangkan kesempitan hidupnya. Dan orang yang tak ada masa, dia seolah-olah tak boleh ambil masa sedikit pun untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah berdasarkan hadis kursi ini ialah mala'tu yadaika syughlan, aku akan sibukkan kamu dengan urusan dan aku tidak akan hindarkan kamu daripada kemelaratan. Jadi orang yang ada ruang untuk dia melakukan ibadat kepada Allah, Allah Ta'ala akan beri kekayaan pada jiwa dia dan hilangkan segala kemelaratan hidup dia. Dan orang yang seolah-olah tak cari ruang berusaha dekatkan diri kepada Allah dalam melakukan ibadat kepada Allah, itulah Allah Ta'ala memang akan sibukkan diri dia sepanjang hari. Dan Allah Ta'ala tidak akan bantu dia untuk keluarkan dia daripada kesempitan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dia meriwayatkan bagaimana man khafa Allah khawafa Allah minhu kull syai wa man lam yakhaf wa man lam yakhafillah khawafahu Allah min kulli syai. Sesiapa yang takut kepada Allah, man khafa Allah, siapa yang takut kepada Allah, ya, Azza wa Jalla, maka Allah akan jadikan segala sesuatu yang ada di sekeliling dia tu akan takut kepada dia, ya. Dan sesiapa yang lam yakhaf, tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada kulli syai, semua benda dia akan jadi takut. Hadis ni dia berkait rapat dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau ada manusia, hamba Allah yang tidak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk yang ada di sini tak takut ke dia. Tetapi berdasarkan hadis ini, man khafa Allah, siapa yang takut kepada Allah, takwanya, jaga benda-benda yang halal, yang haram, ya, dia tahu bahawa Allah sebagai pencipta, dia tahu Allah ni tempat rujukan dia, dia tahu Allah pemberi rezeki kepada dia, dia tahu Allah sebagai satu kuasa yang boleh mengawal baik buruk dia. Dia berusaha dan dia berdoa, bertawakal, tapi selebihnya dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ada pada dia, takut dia kepada Allah, apa kata Allah? Khawafallahu minhu kulla syai. Semua benda, semua perkara takut kepada dia. Ini kesan nampak di dunia. Tetapi kalau dia tak takut kepada Allah, maka semua yang ada sekeliling dia tak takut ke dia, ya. Maka dia juga akan semua jadi orang yang nakut. Kita perhati orang yang tak takut kepada Allah, maksud saya dia jadi Muslim, tapi dia kadang-kadang dia nak jaga status dia, nak jaga kedudukan dia, sanggup buat apa saja sebab takut kepada manusia. Orang macam ni tuan-tuan, sebab apa dia jadi nakut dalam diri dia? Allah Ta'ala campakkan ketakutan kepada makhluk sebab dia tak takut kepada Allah.
Orang yang tidak takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan campak dalam diri dia takut kepada makhluk. Tengok manusia takut, tengok orang yang ada kelebihan sikit takut, jadi ngokor tu orang kata. Padahal dia ni orang yang ada kedudukan, jawatan, pengaruh, tapi dia lebih takut kepada manusia yang lebih sikit pada dia. Tapi perhati, orang-orang yang beriman, bertakwa, hanya takut kepada Allah, illallah, kecuali Allah. Dalam hidup dia tak ada apa. Manusia ni nombor 2, secondary. Yang dia takut betul-betul Allah. Allah Ta'ala kata ya, ya. Manusia kata tak, tak. Allah Ta'ala kata ya, ya. Walaupun manusia kata ya, Allah Ta'ala kata tak, tak. Dia tak ikut. Orang yang macam ni, semua makhluk akan hormat dia, makhluk akan respect pada dia, dan makhluk takut kepada dia. Cuba kita perhati bagaimana hidup Rasulullah. Dia hanya takut kepada Allah. Cuba kita perhati para sahabat ridwanullahu alaihim, dia tak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Cuba kita perhati dalam hidup kita. Kita ni merdeka ke tak? Bebas ke tak daripada ketakutan sesama makhluk? Berkata Asy'ad Qutb, ya, yang mati di tali gantung di Mesir, berulang balik sejarah tembak orang hari ni. Dia kata apa? Orang yang ada akidah yang kuat, hubungan dengan Allah dia kuat, dia adalah manusia yang merdeka. Jiwa dia jiwa merdeka, hur, bebas. Manusia ke siapa ke bagi dia tak ada. Yang penting Allah. Sebab tu hari ni kalau tengok di Mesir yang berlaku sehari dua ni, apabila manusia tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sanggup buat apa saja. Kadang-kadang terasa sedih. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan bagaimana perasaan manusia yang lebih tunduk kepada manusia. As-Sisi terkenal orang yang kita nampak sepetas lalu sebelum ni, kalau kita lihat sejarah dia adalah baik sikit, tapi lobinya kuat dapat jadi pertahanan, tentera, ya. Saya terasa sangat sebab saya bersama dengan orang Mesir yang lama, tuan-tuan. Saya terasa sangat apabila lihat tempat-tempat yang kita pergi semayang, masjid yang saya semayang kadang-kadang 5 waktu di situ dipenuhi dengan darah para syuhada. Satu hari boleh mati di situ sampai 200 orang, 300 orang. Ini manusia gila, tuan-tuan. Orang yang merentah Mesir hari ini ialah orang yang disebut sebagai manusia majnun. Orang yang tak kenal mana Muslim, mana Islam, mana musuh Islam. Saya kongsi dengan tuan-tuan sebab apa? Nabi kata orang yang tak takut kepada Allah, dia akan takut kepada manusia. Dan orang yang memerintah Mesir hari ini ialah orang yang takut kepada manusia. Siapa dia, tuan-tuan? Manusia itu Amerika dan Yahudi. Jadi tuan-tuan akan ambil berat benda ni. Saya bukan nak bawa isu soal luar daripada Malaysia, tapi nak cerita kepada tuan-tuan, jangan buat mudah. Nyawa orang Islam adalah amanah dan haram hukumnya kita bunuh. Tentera Mesir hari ni bunuh orang, rakyat dia sendiri macam tembak burung. Tak berlaku dalam sejarah tamadun kemanusiaan moden. Jadi saya minta kepada tuan-tuan untuk sama berdoa kepada Allah, minta kepada tuan-tuan pemerintah yang dipilih secara demokrasi. Sebab apa saya kaitkan dengan hadis ni? Sebab saya sebut, bila manusia tak takut kepada Allah, dia akan takut kepada manusia. Walaupun dia bunuh saudara dia sendiri, walaupun dia bunuh saudara dia yang mengucap, tapi dia takut pada mereka, takut pada dia sanggup buat apa saja. Itulah, tuan tengok balik sejarah. Dan bagi saya inilah hari-hari yang paling murung kita orang Islam. Kadang-kadang tak lalu nak makan. Sebab apa? Kita tengok bagaimana yang dikepung dalam masjid, yang berpuasa, yang berbuka dengan air saja, tak ada ruang untuk dia makan, tapi masih kuat mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang yang dibina sebelum ini atas asas perlembagaan. Pilihan sebelum ini pilihan yang telus
dipilih oleh rakyat. Secara umumnya demokrasinya telus. Tapi orang barat, demokrasi hanya untuk dia sahaja. Ya, orang barat ni demokrasi untuk dia saja. Bila orang yang nak meletakkan keadilan, orang yang tidak rasuah, orang yang nak bawa kepada perlembagaan yang adil dalam pemerintahan Mesir, bukan demokrasi namanya. Kena ambil balik. Dan semalam Obama diisytiharkan. Apa yang berlaku di Mesir ialah bukan kudeta tentera, tapi adalah perubahan kepada pemerintahan. Bila Obama tafsir baru demokrasi. Tuan-tuan kena ikut perkembangan ini. Maknanya barat hari ini telah menafsirkan demokrasi lain dah. Dulu demokrasi dipilih oleh rakyat, sekarang di demokrasi siapa-siapa boleh ambil kalau dia nak. Sebab tu kita sebut apa yang ada pada demokrasi yang dicipta oleh manusia sekular ini adalah pembohongan. Bila orang yang bawanya adalah manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut benda ni sebab apa? Sebab Nabi kata orang yang tak takut kepada Allah, dia akan jadi manusia yang takut kepada manusia. Kemudian satu hadis lagi yang terakhir sebelum kita berhenti solat. Rasulullah sebut apa dalam hadis ni? Riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sebut, "Hurrima ala ainaini an tanalahuma an-nar, 'ainun bakat min khasyatillah wa 'ainun batat tahrusul Islam wa ahlahu minal kuffar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Dua mata yang tidak akan dibakar ataupun yang diharamkan api neraka membakar dua mata ini. Yang pertama ialah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis lantaran takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang mengalirkan air mata kerana takutkan kepada Allah, mata yang menangis kerana takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat, dan satu lagi ialah mata yang berjaga serta mengawasi tahrusul Islam, mata yang menjaga kepentingan maruah Islam ini, wa ahlahu, dan orang-orang yang menganut Islam ini, musliminnya, muslimatnya, minal kuffar, daripada gangguan orang-orang kafir. Yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Mata ini tidak akan dibakar oleh api neraka. Maksud kalau mata tak kena tuan-tuan, ampunnya mata sama jugalah. Yang kedua ialah mata yang berjaga malam, yang tak tidur malam, yang sibuk mengawasi daripada gangguan orang kafir, dan mata yang berjaga kerana apa tuan-tuan? Menjaga maruah agama. Kalau tuan-tuan berkesempatan sampai ke Gaza, di sekitar Gaza itu tak kurang daripada 400 katibah, 400 ketumbukan, kita panggil apa, kumpulan-kumpulan tentera kecil yang tak tidur malam kerana apa? Jaga maruah watan, tanah air Gaza itu daripada diserang oleh Israel. Ini antara mata-mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Sama juga orang-orang yang berada di sempadan, menjaga maruah dan kepentingan agama. Berlaku peperangan, jaga, seperti di Mesir hari ini, dan tempat-tempat lain di mana lagi kalau kita perhati di Afghanistan, di Iraq. Nabi kata dua mata, satu mata yang menangis takutkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata yang berjaga kerana menjaga maruah, jaga kepentingan orang Islam, menjaga maruah Islam. Mata ni tidak akan dibakar oleh api neraka. Kalau kita tengok balik tuan-tuan, yang lebih hampir kepada kita mungkin yang pertama, berjaga malam untuk maruah agama, jaga malam untuk kepentingan Islam, mungkin jauh sikit pada kita. Tapi kalau mata yang boleh takut kepada Allah, menangiskan Allah Subhanahu wa taala, takut azabnya, mungkin kita boleh buat. Dan janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata seumpama ini yang mengalir, yang menangis, takutkan Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat lain kata keseorangan di malam hari, mata yang seumpama ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata yang tidak akan dibakar dan diharamkan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tak pernah bohong tuan-tuan.
Rasulullah bukan seorang yang kadzab, pendusta. Wa huwa sadiqul amin, dia benar lagi amanah. Maka saya ingatkan diri saya, ambillah peluang Ramadan ini untuk muhasabah diri kita balik. Tengok dosa-dosa kita. Sebut balik kelemahan-kelemahan kita depan Allah. Kita bangun malam, kita mengadu kepada Allah kekurangan, ketelanjuran, kekurangan yang ada pada kita, dan menangislah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita dapat kelebihan hadis ini, insya-Allah. Berdasarkan janji Rasulullah, mata yang menangis penyesalan, mata yang menangis takutkan Allah, mata ini akan dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan beberapa hadis yang kita bincang sebelum ini, mudah-mudahan sedikit iktibar kepada diri saya terutamanya, kepada tuan-tuan keseluruhannya. Mudah-mudahan dia menjadi panduan dan membantu kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan Ramadan modal yang terbaik untuk mencapai maqam taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.